dia sakit, kita ubat dengan syifa, dia dah tak akan sakit lagi. Sebab maksud penawar, maksud syifa, dia mengubat terus dalam keadaan tak datang lagi penyakit tersebut kepada orang yang kita ubat. Itu yang dipanggil Quran penawar. Dia tawarkan hati kita yang gundah gulana sekarang, kita yang resah gelisah sekarang, Allah tenangkan. Namanya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, yang ada pada hari ini merupakan susunan yang telah disusun oleh Nabi mengikut apa yang disuruh oleh Jibril alaihi salam, yang sampai pada kita. Kita pegang elok-elok. Kalau boleh ada masa ni PKP, jangan tengok TV sangat, jangan main game sangat, jangan tengok Hindustan sangat tuan-tuan. Hafallah sebaik mungkin. Bermula lagi belakang yang mudah-mudah, daripada Anas bawa naik Al-Falaq, naik suratul Ikhlas, naik surah Tabat, Al-Masad, Tabat Yada, naik surah Idza Jaa Nasrullah, naiklah lepas tu surah Qul ya ayyuhal kafirun. Sikit-sikit naik, sikit-sikit naik. Dalam tempoh PKP ni dapat hafal pun alhamdulillah juzuk amma. Tak boleh pun ambillah surah-surah tertentu yang biasa dibacakan. Tu yang saya sebut bila mari Khamis saja, orang-orang yang beriman ni dah mula resah gelisah sebab dia teringat hari subuh, hari Jumaat dia dengar surah As-Sajdah dibaca oleh tuan imam pada solat subuh dekat masjid kat surau. Bila tak boleh pergi masjid, dia teringat Jumaat, dia pun cuba pulunlah membaca surah Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab bila raiba fi. Mulalah dia membaca surah As-Sajdah dalam keadaan dia menghafal. Dia bimbing keluarga dia dalam dia menghafal ayat-ayat surah-surah tertentu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, Quran ini dia akan pergi meninggalkan kita. Dia panduan kita hari ini. Tiba-tiba kita tak merasa kasih kepada Al-Quran sebagaimana kita kasih pada Rasulullah yang membawa Al-Quran. Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang mulia. Pertama dia sebagai apa tadi disebutkan? Hudalinas, pertama petunjuk. Kedua bayinat, keterangan petunjuk. Yang ketiga furqan. Dengan sebab Quran ni kita boleh membezakan baik buruk, halal haram, syurga neraka, dosa pahala dengan Quran. Dengan Quran ni kita tahu mana Allah suruh, mana Allah larang. Dengan Quran wal furqan. Kemudian Allah juga menyebut Al-Quran itu sebagai penawar, tuan-tuan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan daripada Quran itu yang kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan hari ini, ma huwa shifaa'un. Al-Quran itu syifa, dia penawar, penyakit, penyembuh. Sebab itu kalau kita pening, kita makan Panadol, habis tu hilang pening, lepas tu pening balik, itu namanya dawa, ubat. Tetapi bila sebut syifaun, dia penawar. Bila mana dia sakit, kita ubat dengan syifa, dia dah tak akan sakit lagi. Sebab maksud penawar, maksud syifa, dia mengubat terus dalam keadaan tak datang lagi penyakit tersebut kepada orang yang kita ubat. Itu yang dipanggil Quran penawar. Dia tawarkan hati kita yang gundah gulana sekarang, kita yang resah gelisah sekarang, Allah tenangkan. Kalau tak, kita dah sibuklah dengan kuih raya, juadah raya, baju raya, sampai kadang-kadang jadi hantu raya, tuan-tuan. Hujung-hujung inilah cabaran dia besar. Di hujung inilah sibuk Lailatul Qadar. Di sibuk inilah orang sibuk Lailatul Qadar. Nak sebutnya, Allah tenangkan hati dan jiwa kita. Kita nak didik anak-anak kita. Kita nak didik isteri kita. Tahun ni kita dalam keadaan duit tak ada. Allah uji kita. Walaupun Allah uji kita, walaupun kita baju raya biasa-biasa, walaupun kita makan biasa-biasa, walaupun tak ada lemang, walaupun tak ada ketupat, tak ada makanan yang berat-berat, tak ada baju yang cantik-cantik, walaupun raya kita biasa-biasa, tapi kita tanam semula dalam diri anak-anak kita, kita refresh balik, kita segarkan balik. Bermula awal Ramadan, kita nak sebut, kita nak masuk dalam ujung ni Lailatul Qadar. Kita nak ajar dia, biar kita ni, raya kita biasa-biasa, tapi ibadah kita luar biasa. Ibadah kita luar biasa. Bermula dengan ayah. Ayah ni nak, ayah berjanji. Ayah nak mengubah diri ayah. Ayah nak mengubah semua. Lalu semua kena main peranan. Ayah main peranan ayah. Isteri main peranan mak. Main peranan mak. Dan anak-anak main peranan masing-masing. Lalu saya, ayah jadi kuat. Sebab isteri yang menyokong.
dalam keadaan anak-anak dan ikut kata menyokong. Lalu inilah pengorbanan seorang laki-laki. Ya Allah, pilih dalam Ramadan kali ini yang dipanggil Ramadan PKP, Allah turunkan rahmat. Dia sebagai penawar, tuan-tuan. Kemudian yang kedua sebagai rahmat. Rahmat ni bila Quran dengan kita. Bila Quran ni jauh, tuan-tuan, dah tak ada rahmat dah. Sebab itu bila mari turun ke Quran, saya baca tadi surah Taha, tuan-tuan. Bila mari surah Taha ni, Allah sebut Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Quran ini kepada kamu, wahai Muhammad, untuk menjadikan kamu menjadi celaka. Tashqa ni syaqi, tuan-tuan. Melainkan illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini peringatan kepada orang yang ada rasa takut gerun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila marinya Quran, tuan-tuan, dia memudahkan kita, dia melapangkan dada kita. Allah ajar kita, tuan-tuan, dalam ayat yang lain. Saya ambil ayat suratul An'am, banyak saya bagi ayat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok balik nombor-nombor dia, ke tuan-tuan tulis. Suratul An'am ayat 125. Dan Allah menyebut faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah menghendaki, Allah beri petunjuk. Yang dipanggil hudan lil muttaqin itu. Dan yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam. Dengan sebab adanya Quran ini, dada jadi lapang. Walaupun dada kita kecil saja, seolah-olah kita punya dada ni sesayup mata memandang, luas. Kerana apa? Ada Islam. Sebab tu orang yang ada iman, bila mari Ramadan, dia dengar Quran, dia jadi lapang dada. Dia jadi segar macam dia dapat vitamin. Jadi segar macam dia dapat satu suplemen, sehingga dia jadi kuat. Kerana apa? Dalam dia kuat. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan kalau Allah nak menyesatkan seseorang, wa na'udzubillahi min dzalik, Allah akan sempitkan dadanya sesempit-sempitnya. Dayyik sempit, harajan ni sempit. Yang kedua, lemas, tak ada nafas. Seolah-olah kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia naik ke langit. Sebab tu hari ni dibuktikan orang yang naik ke langit ni dia perlukan bantuan oksigen. Dekat langit tu bukan tempat manusia hidup. Manusia luar daripada sempadan dia. Manusia Allah cipta duduk kat atas tanah, masuk air dia mati. Dia perlukan oksigen. Dia duduk atas tanah, dia naik atas langit, dia akan mati. Sebab dia perlu oksigen. Bila orang naik atas ke langit, tuan-tuan, naik kapal terbang, tuan-tuan, pemandu jet yang naik tinggi, tuan-tuan, dia perlukan bantuan oksigen. Dia hilang keseimbangan. Macam mana Allah sebut? Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang naik ke langit. Nak sebutnya sesaknya dada. Macam kita, tuan-tuan, tak payah naik ke langit. Tengok orang meninggal, masuk ventilation tu, ventilator tu, dah tak boleh, tuan-tuan, nak tolak. Benda tu bukan kat sini, tuan-tuan. Dia masuk kat dalam ni, mesin tu sampai sini, 7.5 cm. Ventilation tu masuk sini, 7.5. Walaupun dia masuk dalam, tapi dia bila dia pump, tuan-tuan, jantung ni dah tak boleh bergerak dah. Dalam keadaan tak boleh bernafas, tuan-tuan. Orang semput, tuan-tuan. Sebab tu dibenarkan pakai inhaler, tuan-tuan. Kerana apa? Dia termasuk dalam benda yang darurah, yang sangat penting, wajib kena ada. Dan bila dia pakai tu, Ramadan sah puasanya, tidak batal. Sebab penyakit itu sudah lazim baginya. Dan benda itu dia gunakan sebagai benda yang penting bagi dia. Penting. Lalu dia kena pakai. Ad-daruratu tubihul ma'zurat. Bila ini kaedah fiqh, kalau dia tak pakai, benda tu boleh memudaratkan nyawa dia. Bahkan dia tidak boleh berpuasa sepanjang hidup dia. Lalu dibolehkan, diharuskan. Ada orang bila dia semput, pakai tu pun tak boleh. Pakai nebulizer pun tak boleh. Kena masuk lagi, tuan-tuan. Ventilation, masuk kat dalam. Tiba-tiba tak boleh nak bernafas. Sebab ketika itu nyawanya sudah habis, tuan-tuan. Ajal sudah dekat. Rezeki sudah habis. Dia tidak boleh menghirup oksigen Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tuan-tuan sekarang ni menghirup oksigen Allah. Tuan-tuan, tidur hirup oksigen, bangun hirup oksigen, tidur balik hirup oksigen. Dan bila kita mati besok, nak mati, oksigen tak boleh masuk. Kalau kita nak kira dengan tabung-tabung oksigen yang kita hirup hari ini, sejak kita hidup sampai kita mati, berapa banyak kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang yang menghirup oksigen Allah, tidak pernah membayar kepada Allah bil oksigen, tapi tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak mau solat, tidak mau taat pada Allah, tak nak tunduk pada Quran, tak nak tutup aurat, tak nak dia melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu dada dia sempit, tuan-tuan.
Allah yang jadikan dada sempit. Bila dia terima Quran, dia jadi celaka, tuan-tuan. Sebab itu celaka ataupun tidak itu, apabila kita faham kehidupan kita. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Cara Allah nak meninggikan kita, memuliakan, Allah jadikan kita ikut Al-Quran ini. Ikut mukjizat Nabi ni. Ini mukjizat Nabi ni, Allah akan ambil. Cara Allah nak hinakan kita ni, kita lari daripada mukjizat Nabi. Ini yang kita bacakan dalam surah, bila mana kita sembahyang, tuan-tuan, kita akan baca dalam surah Sabihis. Surah Sabihis. Kita akan jumpa ayat, fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla naral kubra. Dan memberi peringatan itu, sekiranya peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu ialah Al-Quran. Yang ambil Al-Quran sebagai peringatan, saya zakaru man yakhsha. Sama tak dengan ayat Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan kami tak turunkan Quran pada kamu, wahai Muhammad, untuk menjadikan kamu celaka, melainkan apa? Peringatan kepada orang yang takut. Dan sama dengan ayat yang kita baca tiap-tiap malam, kalau kita, tuan-tuan, kita hafal surah ini, Sabihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa, ila akhir ayat. Ayat ini selalu dibacakan oleh tuan imam dalam solat sunat witir rakaat pertama selepas daripada membaca Al-Fatihah. Kita akan jumpa ayat ini. Dan bila mana Allah sebut perkataan kepada kita supaya kita mengambil peringatan ini, wa saya zakkaru man yakhsha. Dan yang ambil Quran sebagai peringatan, teguran bagi dia, yang turun pada 17 Ramadan yang kita sambut hari ini, orang yang takut, tuan-tuan. Sama ayat tu saling ikat mengikat, sambung menyambung, surah ke surah, ayat ke ayat, kerana datang daripada Allah yang maha sempurna, seninya halus sempurna. Allah turunkan untuk kita supaya kita ni berpegang dengan Quran, bukan sekadar baca. Sayang, tuan-tuan, kita tidur dengan handphone, boleh tak kita tidur sebelah kita Quran, letak kat rehal, ada Quran. Sebab bangun nak buka, tidur nak baca, bangun nak buka, tidur nak baca. Sayangnya Quran tak cukup baca, nak faham. Kita belajar tafsir, pergi kuliah sana, kuliah sini, tak cukup lagi kita hafal. Kita sayang, tak cukup lagi. Ada anak-anak kita hantar pergi hafal Quran, tak ada anak, cucu hantar pergi Quran. Dan kita dengan Quran, dalam keadaan sayang kita dengan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai mukjizat, yang Nabi tinggalkan pusaka yang ada masih kita pegang hari ini, yang akan Allah tarik balik naik ke langit. Dan masalahnya, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra. Dan juga orang-orang yang celaka, tuan-tuan, dia menjauhkan diri dari Quran. Ini saya sebut, orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran, orang yang celaka, tuan-tuan. Siapa celaka? Kata Nabi. Nabi sebut dalam sepotong hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini celaka yang dipanggil syaqiyun, jamak dia ashqiya. Apa dia? Siapa yang menjauhkan Al-Quran ini, orang yang tak suka dengan tazkirah ini. Tengok, la yadkhulun naru illa syaqiyun. Tak masuk syurga Allah melainkan orang yang celaka. Mana tak celaka, tuan-tuan? Mana tak celaka? Anjing Ashabul Kahfi pun kata ulama masuk syurga. Semut Nabi Sulaiman masuk syurga. Unta Nabi Allah Saleh masuk syurga. Tiba-tiba ada manusia yang bukan binatang tak masuk syurga. Ada jin masuk syurga. Jin masuk syurga. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jin beriman pada Allah masuk syurga, tuan-tuan. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'amu wal balhum adall. Dan kami penuhkan neraka jahanam itu daripada jin dan juga manusia.